Hai, ini adalah PDPR versi raya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Pada anda yang masih baru saja melewati channel ini, jangan lupa subscribe, like and share, dan jangan lupa tekan butang loceng. Okey, untuk video pada kali ini saya ada sediakan kuis untuk anak-anak. Jadi jangan lupa untuk dengar sampai habis. Kuis akan diberi pada akhir video ini. Dalam video pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor dalam subjek akhlak bab ketiga, iaitu adab kecintaan pada negara. Jom. Mencintai negara menjadi tanggungjawab kita semua. Menurut pepatah Arab, hubbul watan minal iman. Maknanya cinta negara adalah sebahagian daripada iman. Kenapa macam kena pula dalam keadaan situasi sekarang? Bagaimana kalau kita lihat kita ini perlu ada jati diri. Seorang yang beragama, seorang Islam yang beragama seperti kita haruslah mencintai negara kita. Kita ini harus bersyukur kerana kita ini berada dalam negara yang aman damai. Negara kita negara yang sangat unik. Negara kita ada Melayu, Cina, India, kalau Sabah Sarawak ada Kazazan, Dusun dan Murut dan sebagainya. Itu adalah kelebihan negara kita yang berbagai-bagai agama, berbagai-bagai bangsa. Yang mana kita sebagai orang Islam, kita patutnya kita menjaga, kita memelihara, kita menyayangi negara kita. Negara merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Justru apabila mencintai negara, ia akan membentuk satu tamadun berkemajuan berpandukan Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma' ulama dan kias. Jadi kalau kita sekarang ini kita bersatu padu, kita ini sesama Islam, kita saling menyayangi, tidak membuat suatu benda yang boleh menjatuhkan maruah kita, menjatuhkan agama kita, menjatuhkan negara kita, maka secara tak langsung ia boleh membentuk satu tamadun yang berkemajuan, berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Itu penting. Sebab apa? Kita ini hidup secara Islam. Norma-norma Islam yang perlu kita ada dalam diri kita. Kita perlu laksanakan, kita perlu panjang-panjangkan, kita perlu menghayati makna sebenar mencintai negara kita. Dalam pendidikan, selain daripada guru, ibu bapa juga perlu memainkan peranan memastikan anak-anak mempunyai kesedaran dan rasa cinta yang mendalam pada negara. Macam kita mencintai sahabat kita, kita mencintai keluarga kita. Begitu jugalah macam mana kita ingin mencintai negara. Kita kena tahu negara kita adalah negara yang berdaulat, negara yang ada undang-undang. Kalau Piramli cakap apa? Undang-undang kan. Itulah antaranya. Kenapa? Sebab itulah kita kena ada satu sifat mencintai, sifat patriotik. Macam kita sekarang kan, kalau setiap kali Tamu Hari Kemerdekaan kita dengar lagu-lagu patriotik, itu semua adalah demi untuk mendidik diri kita agar mencintai negara kita. Contoh macam lagu apa? Buruh, nelayan dan juga petani. Lagu-lagu ini semua adalah sebagai satu tanda, sebagai ingin membentuk, sebagai untuk menanam sifat cintakan negara kita. Itu penting. Terutamanya ibu bapa sekarang kita kena mendidik sahsiat anak-anak kita. Kita sebagai seorang guru sekalipun, kita mendidik anak-anak murid kita, sebagai dalam keluarga sekalipun, sebagai abang pun sekalipun, atau kakak, mendidik adik-adik kita. Mencintai negara, sayangkan negara. Kalau anak kata dengar lagu negaraku, berdiri tegak.
Bukannya negara-negaraku terus duduk melalai tengok berbual itu. Itu adalah tanda kita tidak mencintai negara. Kalau kita mencintai negara, kita sepatutnya menanamkan sifat patriotik dalam diri kita. Itu betul. Setiap insan wajib mempertahankan negara dari sebarang ancaman dan anasir jahat yang cuba untuk mengancam keharmonian sebuah negara. Kalau kita tengok sekarang ni, bermacam-macam cubaan ingin mengganggu keharmonian negara, terutamanya dari segi perkauman. Bagaimana pihak-pihak tertentu yang datang cuba untuk menjadikan negara kita ni kacau bilau, mengganggu ketenteraman antara kaum contohnya. Kita kena ingat, walaupun kita ini seorang Islam, walaupun kita ini adalah contohnya kita ini adalah orang Melayu, tanah Melayu, tapi itu tidak semestinya kita tidak menghormati bangsa lain. Menghormati antara satu sama lain. Berkawan, bersahabatlah bersama mereka. Ada kawan nama Acong, ada kawan nama Mutu Sami, ada kawan-kawan yang bukan Islam. Tidak salah, dalam Islam kita tidak salah untuk berkawan dengan mereka. Cuma yang janganlah sampai menyembah agama mereka. Itu salah dalam Islam. Yang Islam tekankan, kita perlu menjaga keharmonian negara kita. Jaga hati, sensitiviti antara bangsa. Ini nampak orang India, gelap. Abang gelap. Kan? Atau nampak Cina, budak sepet. Sepet. Secara tak langsung, ia boleh mengganggu keharmonian negara kita. Itu penting. Kita kena ingat, kita ini satu bangsa, dalam satu negara yang perlu kita jaga keharmoniannya. Kita digalakkan berusaha untuk memajukan negara supaya sistem keselamatan dapat dipertingkatkan bagi melindungi negara daripada ancaman musuh. Sekarang ini dunia beredar maju. Kalau dulu sekarang ni sistem ketenteraan banyak menggunakan manual, sekarang banyak guna sistem. Itu antara kemajuan yang kita perlu kecapi, yang perlu kita jaga, yang perlu kita nikmati bersama-sama seperti yang didunaskan dalam Islam. Okey, seterusnya kita tengok contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mencontohkan sebuah negara yang aman dan mendapat keampunan. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyaminin washimal. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Quran Azim, surah Sabah ayat 15. Okey, yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabah satu tanda, iaitu yang membuktikan kemurahan Allah yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu dua kumpulan kebun, iaitu yang luas lagi subur, yang terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri kampung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Iaitu negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ini kisah kaum Sabah. Bagaimana Allah itu melimpahkan rezeki sebaik-banyaknya dengan syarat menjaga keharmonian. Sama mereka, menjaga negara mereka. Macam kita lah. Kita kena jaga negara kita. Jangan sampai ada anasir-anasir yang tidak baik yang datang meracuni kita, yang datang menghancurkan keharmonian kita. Sampaikan kita ini sama agama pun nak bertelagar, sama agama pun nak bergaduh, sehingga boleh mengancam negara, menubuhkan pertubuhan-pertubuhan yang boleh mengancam negara. Contoh itu yang membahayakan negara kita. Sebab itulah kita kena jaga. Jangan wujudkan suasana yang tegang antara kaum. Jangan wujudkan suasana yang tegang antara sesama agama. Sebab itu akan memberikan impak, memberikan efek, memberikan kesan yang buruk kepada negara. Okey, seterusnya kita pergi pada adab kecintaan kepada negara. Okey.
Negara merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia perlu bertanggungjawab menjaga keamanan, perpaduan dan kesejahteraan sebuah negara. Negara kita ni anugerah Allah. Kalau Allah tak bagi izin ada di negara kita, maka kita tak ada negara. Sama macam negara Palestin, nampak apa yang berlaku. Kita ini patutnya bersyukur. Dalam masa kita bersyukur sekarang ni, kita berdoa. Semoga Palestin ini tidak lagi dibelenggu oleh puak Yahudi Zionis ini. Lepas tu kita berdoa, kita bagi moral support. Jangan kita hanya melihat saja. Okay? Doa banyak. Semoga mudahan dengan doa-doa kita ini, dapat membantu antara seagama kita. Antara adab-adab kecintaan kepada negara adalah yang pertama, menghormati undang-undang yang telah ditetapkan dalam sesebuah negara. Ini penting. Hormat undang-undang. Okay, kalau anda kata kita naik kereta, kalau kita naik motor sekarang ni pakai helmet, pakai topi rider. Kita tak pakai topi rider. Itu namanya melanggar undang-undang. Jadi kita kena hormati. Okay, menghormati undang-undang yang telah ditetapkan kepada kita. Okay, yang kedua. Okay, taat kepada pemimpin. Ini sangat-sangat penting. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan uli amr. Ya, ini orang-orang yang berkuasa di kalangan kamu. Jika kamu bantah-bantah dan perselisihan dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada kitabullah. Yakni Al-Quran dan sunnahnya. Jadi sekarang ini kita taat kepada pemimpin kita. Okay? Jangan wujudkan satu kebencian, jangan wujudkan satu agenda, jangan wujudkan suatu fahaman yang boleh menggugat kestabilan negara. Kita jaga antara kita. Kita jaga kita kan. Jaga, hormati pemimpin, taat kepada pemimpin. Selagi mana ia tidak melanggar undang-undang, selagi mana ia tidak melanggar syarak. Okey, yang ketiga, mematuhi rukun negara. Ikut rukun negara. Kalau anda kata benda tu boleh buat, buat. Kalau anda kata benda tu tak boleh buat, jangan buat. Kita kena taat kepada rukun negara kita. Sebab itu adalah salah satu tanda kita mencintai negara kita. Kalau rukun negara pun kita tak dapat ikut, bagaimana kita nak melahirkan kecintaan kepada negara kita? Kita kena ingat, kita ni orang Islam. Islam kita ini, inilah Islam yang mana menjadi role model kepada bangsa lain, kepada agama lain. Ini kalau kita sendiri sebagai orang Islam tidak menjaga, tidak menyayangi agama kita, tidak mencintai negara kita, bagaimana kita nak menjadi role model untuk agama lain, untuk bangsa lain, untuk orang yang beragama lain? Cara tak langsung, jika kita menjaga norma-norma yang baik dalam hidup kita, cara tak langsung, orang agama lain pun akan tertarik dengan kita. Itu pasti ada hikmah yang terselindung. Okey, yang keempat, menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Ini penting. Jadi orang yang baik. Jangan wujudkan persengketaan. Jangan mewujudkan suatu keadaan, mewujudkan bibit-bibit pergaduhan. Jangan mewujudkan satu benda, fahaman-fahaman ataupun kata-kata yang boleh mengundang kepada perkara yang lebih buruk. Itu penting. Okay? Yang kelima, sentiasa mempunyai kesedaran sivik dan kewarganegaraan. Penting. Jaga antara sikap-sikap kita. Bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita melayani keluarga kita, begitulah kita melayani orang lain. Jangan kita ada sifat double standard. Dengan keluarga kita, kita jaga baik-baik. Dengan kawan-kawan, terutama dengan bangsa lain, dengan India contohnya, layan dengan tidak sepatutnya double standard lah. Itu salah. Sepatutnya kita melayani mereka ini dengan layanan yang cukup baik. Sebenarnya yang baik itulah yang Allah suka. Okey, seterusnya, cara meningkatkan rasa cinta pada negara. Mencintai tanah air sudah menjadi fitrah manusia. Fitrah kita sayang kat keluarga kita. Kan sayang kan, kita ada negara yang aman. Kita sayang Malaysia. Inilah tanah tumpah negaraku. Malaysia tanah airku. Dia merasa aman menetap di dalamnya. Merindui ketika berada di jauh. Mempertahankan ketika diserang dan berasa marah ketika negara dicela. Itu namanya kecintaan pada negara. Bila negara kita dicela, dikutuk kan sebagainya,
kita marah. Kalau ada perasaan marah, itu maksudnya kita sayang kepada negara kita. Okey. Di antara perkara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air adalah yang pertama, sentiasa mendoakan kesejahteraan negara agar dilindungi dari perkara yang tidak baik. Doakan. Mudah-mudahan negara kita sentiasa dalam keadaan yang aman damai, tiada rusuhan, tiada anasir-anasir luar yang ingin memusnahkan negara kita. Kita doa yang baik. Pasal apa? Doa itu adalah senjata yang pertama bagi orang Islam. Yang kedua, kesedaran untuk mempelajari dan mengetahui sejarah negara. Serta perjuangan pahlawan terdahulu demi memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajah. Kalau kita tengok sekarang ni sekolah menengah, kata contohnya, kita belajar mengenai sejarah. Sejarah bagaimana pahlawan-pahlawan terdahulu. Contohnya macam Tok Janggut dan sebagainya. Itu semuanya adalah mereka-mereka yang berjuang mempertahankan negara hinggalah ke titisan-titisan yang terakhir. Ini adalah satu contoh. Satu contoh yang mana yang boleh melahirkan sifat patriotik, sayang kita pada negara. Yang ketiga, sentiasa menghormati dan meraihkan hari kemerdekaan setiap tahun demi membuktikan rasa cinta kita kepada tanah air. Kita raihkan, hormati. Kan? Tiap kali kemerdekaan buka lagu kemerdekaan, buka lagu-lagu patriotik, tanggal 31 bulan 8 57. Itu lagu-lagu tu semua adalah lagu-lagu yang boleh melahirkan sifat cintakan tanah air. Okey, yang keempat, menghormati dan menghargai identiti dan kedaulatan negara. Hormat kita punya identiti kita. Kalau kita orang Melayu, identiti kita macam ni, pakai songkok, pakai baju baju Melayu, pakai songket dan sebagainya. Ini adalah identiti kita sebagai seorang Melayu. Begitu juga dengan identiti kita kalau tengok bangsa India, macam itu pakaian dia, bangsa Cina macam itu pakaian dia. Kita kena menghormati identiti kita, kedaulatan negara. Yang kelima, merasa bangga dan menggunakan bahasa rasmi negara dalam apa jua perkara. Ini yang paling penting. Kita gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Kita gunakan bahasa kebangsaan kita. Bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Gunakan bahasa Melayu. Hai, Assalamualaikum, saya Ikhwan. Ini kita gunakan bahasa rojak. Hello, you ni? You ni memang tak tahu I pun tak tahulah. I rasa macam triggered lah. Macam campur kan. Bahasa-bahasa rojak ini yang boleh mencalarkan bahasa kita sebenarnya. Cuba tengok contohnya. Kalau kita tengok dekat negara-negara lain. Contohnya kalau kita tengok dekat negara Indonesia. Mereka menggunakan bahasa mereka. Bukan macam kita gunakan bahasa rojak campur-campur. You ni, I memang tak ni. You, I. Lama-lama aku menjadi orang putih dah. Kan? Macam itulah kita kena tahu bagaimana kita ingin mencintai negara kita. Okey, seterusnya kita pergi pada ciri-ciri orang yang mencintai negara. Ini paling penting. Bagaimana kita nak tahu orang itu mencintai negara? Okey, antara ciri-ciri orang yang mencintai negara ialah yang pertama, sanggup berkorban demi kesejahteraan negara dan rakyat. Kalau kita tengok cerita P.Ramlee kan, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itu kita korban. Kalau kita sayangkan negara kita, kita korbankan harta kita, kita korbankan nyawa kita demi menjaga kedaulatan negara. Yang kedua, merasa yakin dan bangga dalam menggunakan identiti negara kita sendiri. Kalau kita pergi luar negara, saya bangga sebenarnya kalau kita tengok, ada kata kita tengok kat luar negara, ada orang Melayu yang berada di luar negara, mereka kalau sampai pakai baju Melayu semua, itu kita patut rasa bangga. Sebab apa? Mereka tak malu untuk menunjukkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan negara. Sama-sama kita berganding bahu
Kita gunakan kita punya kelebihan daripada diri kita untuk bersama-sama memajukan industri di Malaysia. Industri pendidikan ke, industri pelancongan ke, apa sahaja kemahiran kita kongsikan. Okey, kita sama-sama bekerjasama untuk menaikkan nama Malaysia. Okey, yang keempat, mengutamakan dan mempertahankan kesatuan bangsa negara walau apa jua rintangan yang melanda. Ini pun penting. Kita utamakan, kita pertahankan kesatuan bangsa kita. Kalau anda kata bangsa kita dibijak, itulah maknanya kita ini bangsa yang lemah. Jadi kita pastikan jangan sampai bangsa kita, negara kita dipijak oleh orang luar. Sebab apa? Kita kena jaga bangsa kita kena jaga negara kita kena jaga agama kita. Agama, patutlah kata agama, bangsa dan negara. Sebab itulah yang dititipkan dalam agama Islam. Itu kena penting bagaimana kita ingin mencintai negara kita. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pada kebaikan mencintai negara. Bila kita tengok sekarang ini, kita dah buat macam-macam. Apa kebaikan dia? Yang pertama, negara berada dalam suasana yang selamat. Okay. Yang kedua, negara disanjung dan disegani oleh pihak luar. Kalau kita jaga kita misahsiah, kalau kita jaga kita punya identiti, tak mustahil bangsa lain, negara lain akan rasa bangga, akan rasa segan dengan kita. Pasal kita akan jadi negara yang disegani. Okey, yang ketiga, rakyat hidup dengan aman dan damai. Itu semestinya kalau kita jaga bangsa kita, kalau kita jaga negara kita, kalau kita bagi jaga negara kita, rakyat akan hidup aman dan damai. Yang keempat, kemajuan negara akan mudah direalisasikan. Okey. Yang kelima, hasil negara lebih meningkat. Kalau kita hasilkan, kalau kita gunakan diri kita sebagai produktiviti negara, kita berani baru menjalankan usaha kita, menaikkan produktiviti negara kita akan lebih, ekonomi negara kita akan lebih meningkat. Kita tengok pula kepada keburukan tidak mencintai negara. Apa jadi kalau kita tak cintakan negara kita? Okey, yang pertama, keselamatan negara tidak terjamin. Ini penting. Kalau kita antara bangsa, antara kaum orang kita bergaduh, percayalah, satu masa nanti negara kita pasti akan dijajah semula. Itu pasti. Sebab apa? Punca kita dulu dijajah. Kalau kita lihat kepada sejarah dahulu, kenapa kita dijajah? Sebab apa? Kita tidak ada semangat bersatu padu antara orang Melayu. Pasal itulah kenapa negara kita dulu dijajah. Tapi kalau sekarang kita teruskan dengan sikap kita tidak menjaga perpaduan antara bangsa, negara dan kaum, tak mustahil negara kita bakal dijajah semula. Okey, kedua, nama baik negara akan tercemar. Ini kena jaga. Jangan kata, apa, awak orang mana? Saya orang Malaysia. Oh, Malaysia ni yang ada isu ni Oh, Malaysia ni kan ada isu ni ke? Teruknya Malaysia, nampak? Negara kita akan dipandang enteng oleh negara luar. Okey. Yang ketiga, perpaduan sesama kaum dan bangsa akan terjejas. Ini penting. Bangsa kaum kita kalau kita bergaduh, perkauman kita akan terjejas dan akan berlakulah peristiwa yang dulu pernah berlaku, iaitu peristiwa 13 Mei. Jangan sampai ia berlaku kembali. Okey, keempat. Negara akan menjadi mundur. Itu betul. Ekonomi akan berudum. Pasal apa? Kita tak ada rasa cintakan negara, kita tak ada perpaduan, maka negara akan merudum ekonominya. Dan yang terakhir, ekonomi akan jatuh. Itu pastinya. Okay? Sebab apa? Kita tak ada perpaduan antara kita, maka ekonomi juga akan terus jatuh. Okey, jadi itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Okey. Jadi untuk anak-anak yang ingin membuat latihan, pada video kali ini saya ada buat kuis yang menarik untuk anak-anak. Dan jawab, dan insya-Allah ia boleh mengasah minda anak-anak. Boleh ikut pautan yang saya letak di description di bawah ini. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like and share. Dan saya ini mengambil peluang untuk video pada kali ini yang bertemakan Hari Raya ini. Kalau kita tengok sekarang bertemakan Hari Raya, saya mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk juga datang daripada Allah, tapi di atas kelemahan iman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.